Hai. Saya Hez Roslan. Saya Helmi. Dan saya Haris. So untuk episod kali ini kita akan review the first episode of Falcon and Winter Soldier. Sama-sama kita saksikan video dan jangan lupa untuk subscribe, like dan tekan butang loceng. Alright. Okey, apa yang korang dah nampak dalam cerita Falcon and Winter Soldier episod 1 ni? Apa yang korang boleh breakdown? So untuk the first episode kali ni, apa yang first kali scene pertama tu kita nampak Bedrock lah. Bedrock basically last scene yang kita nampak dia dekat Captain America Winter Soldier, di mana dia lawan dengan Captain America at the time. Dekat atas kapal. Bedrock the Leaper kan. Ya betul. Bedrock the Leaper. Kira kita nampak balik dia lawan dengan Falcon pula lah for this first episode Falcon and Winter Soldier. Apa lagi yang aku nampak is kita ada karakter baru iaitu Lieutenant Torres. Based on the comic, Lieutenant Torres ni bila Falcon jadi Captain America, dia pula yang ganti jadi Falcon. So basically dia the new Falcon lah dalam Marvel punya comic punya series. And dalam komik punya version dia bukan Falcon yang macam ada sayap robot punya ke apa benda. Dia memang literally jadi Falcon tau. Dia ada saintis tu dia gabungkan Lieutenant Torres ni dengan Falcon punya DNA something macam tu, dia jadi satu macam mutant lah. Nak cakap mutant bukan mutant kan sebab dia dalam eksperimen. Dia dapat daripada power broker juga tu kalau ikut komik. Boleh kata dia macam mutant ke apa sebab dia dah jadi macam half human, half Falcon. Yes. Tapi macam ni, Falcon pun kalau ikut komik, dia pun bukannya ada bag yang boleh keluar sayap. Dia pun sebenarnya dia ada telepathy with the real Falcon, burung Falcon tu. Red Wing So kan. kalau ada Falcon tu kat depan, dia boleh nampak view burung tu. Tapi MCU tukar dia punya origin based on the current technology. Mungkin yang MCU ni punya version Torres pun dia buat version Falcon yang biasa juga lah. Dia ada hint juga bila diorang duduk makan tu, Torres tu macam nak kacau Mikey. Red Wing kan. Suit Falcon. Red Wing So rasanya origin dia mungkin dia guna teknologi juga. Dan dalam next scene kita ada cameo. I'm like, boom, you looking for this? Boom. So basically kita dapat special cameo dari the War Machine himself, Mr. Rhodey. So basically dekat scene tu kita nampak kira Rhodey dia teman Falcon dekat exhibition Captain America. Kalau korang perasan, during that scene kita boleh nampak ada satu Captain America punya final mission statement di mana ada tertulis Captain America kira berjaya kalahkan Thanos dalam movie Endgame. Nak katakan rakyat Marhain semua tak tahu yang Captain America ni sebenarnya dah bersara, and then tak tahu pun macam mana Captain America kalahkan Thanos dan dia punya angkatan tentera. Dan kira kita pun semua basically rakyat Marhain during that time tak tahu yang Captain America dan team Avengers semua boleh guna time travel untuk kira the second fight with Thanos. Sebab yelah, aku pun perasan sebab dalam tu dia tak mention langsung kan Captain America dekat mana, and then dia tak mention langsung diorang guna time travel untuk kalahkan Thanos kan. Ya, betul. Sebab tu Torres ada cakap konspirasi teori pasal Captain America dah kan, pergi ke bulan ke apa kan. Sebab diorang tak tahu kan. Kira dia macam MIA lah lepas dia jadi old man Cap tu kan. Diorang pun tak tahu yang dia dah jadi tua dalam orang kata berdunia Falcon Winter Soldier ni. And then aku rasa macam cantik lah dalam ada satu scene tu kan, dia macam reflection
shield Captain America tu tau. Masa tu Sam Wilson macam termenung lah. Dia memikirkan macam dia ni betul-betul tak layak lah nak sambung legacy Captain America ni. So dari situ saja dia ada scene tu macam cerita Captain America first yang Steve Rogers nak pergi, orang kata apa, pemilihan naskah tu kan. Lepas tu kan dia pergi kat reflection tu tapi dia tak cukup tinggi kan. Maksudnya masa tu dia rasa yang dia ni macam still tak layak. Tak audit. Sama case dengan ni lah, Sam Wilson ni bila dia tengok shield tu dekat belah kanan dia, memang dia rasa macam benda tu hanya reflection sajalah untuk dia. Untuk yang reality punya dia memang tak rasa dia mampu untuk galas tugas sebagai Captain America. Okay, dalam scene seterusnya ada scene Bucky, dia baru terjaga daripada Nightmare kan, betul tak? Masa tu dia terjaga dekat apa, atas lantai tau. Itu reference daripada Captain America Winter Soldier yang masa Just too soft. ada masalah tidur ke, yang katil rasa macam terlalu lembut kan, sampai kalau boleh tidur atas lantai Lying in baru my rasa bed and it's macam like lying on a selesa marshmallow. lah. Feel like Oh I'm gonna ya, sink back to the ada floor. scene tu Ada dalam awal-awal lagi masa yang dia tengah lepas jogging tu. On your left. Sebab dia nak tunjuk lah tentera ni lepas banyak pergi berperang apa semua, diorang mana tidur proper kan, tak ada katil. So diorang baru nak biasakan diri tidur atas katil balik. Basically diorang tidur atas tanah, tepi pokok. Lepas tu kita nampak Winter Soldier pergi kat macam psikologi therapy session, nak betulkan dia balik. Kita nampak dia dah dimaafkan oleh government. Okay, so one of the important scene dekat situ, kita nampak Winter Soldier punya list. So almost sama macam Captain America pun ada list, tapi more to I'll put it on the list. modern culture untuk Captain America. Tapi untuk Winter Soldier ni more to amendment list. Orang yang dia nak buat, nak make amends balik lah. Sama ada dia nak balas dendam ke, atau dia nak balas jasa balik atas kesilapan dia ke. So one of the list tu, yang dekat atas sekali dia ada tulis Andrei Rostov. So dalam komik ni Andrei Rostov adalah Red Barbarian. Kalau ikut komik, Red Barbarian ni pernah tangkap Winter Soldier dan pernah penjarakan Winter Soldier. So it's quite interesting lah kenapa dia mention Andrei Rostov. So maybe ada hint ke next episode, kita tak tahu. Tapi based on komik, dia pernah penjarakan Winter Soldier. Kalau korang perasan lah, yang Sam dengan Bucky ni sekarang dia mirroring Steve dengan Tony Stark tau. Sebab Steve kan macam hand to hand combat sama macam Bucky lah sekarang. Orang kata apa, super soldier lah. And then Tony pula dia lebih kepada gadget sama macam Sam sekarang. And then Sam pun ada Red Wing kan. Red Wing tu dia boleh borak-borak, cakap-cakap macam AI kan. Sama macam Tony punya Jarvis, Friday, lebih kurang tau. Lepas tu ada lagi satu scene tu, Sam punya view masa dia tengah terbang tu, dia view betul-betul depan muka, sama sebiji macam Tony Stark masa dalam suit Iron Man dengan HUD tu. Ni kira apa yang macam dari depan dia macam gelap tepi tu kan. Yes. Nampak dia punya muka dia tu. Sebab Steve dengan Tony kan kira dah macam dah bersara lah, ni cerita baru lah. So diorang ni macam mirroring pas Legend balik. Korang tahu dah last scene tu ada US agent kan? Ataupun ataupun diorang panggil Captain America lah. Sebab buat masa ni diorang masih lagi dalam kategori Captain America. Kalau ikut komik, asalnya John Walker ni, dia kira kalau ikut sejarah dia masuk askar sebab dia nak jadi hero lah, macam abang dia. And then tapi masa zaman abang dia tu memang ada perang apa semua, tapi zaman dia tak ada banyak perang sangat, so dia tak rasa macam dia tu jadi hero. That's why lepas tu nak dijadikan cerita, dia dapat apa, super soldier punya serum, and then dia dapat jadi Captain America, dia dapat pegang shield tu, and lepas tu baru dia jadi US agent. Nak cakap dia ni baik ke jahat, awal-awal tu dia panggil macam dia dalam kategori anti-hero. Captain America, anti-hero something macam tu lah. Nak cakap dia betul-betul jahat, tak juga. Tapi dia jenis macam ada temper lah, boleh bunuh orang apa semua, macam memang opposite sifat daripada Captain America kan yang kita tahu. Jadi dalam cerita ni kita tak pasti apa US Captain America kita bagi Captain America. Captain America ni akan membawa cerita ni ke mana. Sebab kita pastilah sure yang Falcon ataupun Winter Soldier tu yang akan jadi Captain America kan. Sebab itu baru ending cerita lah. Tapi macam mana proses tu, perjalanan cerita tu, and macam mana dia boleh bertukar jadi US agent. Dia kira transition dia lah. Sebab buat masa sekarang ni rasanya macam announcement daripada government USA
macam dia kira protagonist lah kan. Dia masih Buat lagi masa ni karakter lah. baik, tapi along the way tu kita tak tahu, mungkin karakter dia boleh berubah ke arah jahat kan. Sebab dalam komik dia macam lah kata lah, dia baik tapi dia tak baik sangat. Dia cara dia bunuh boleh kata macam The Punisher lah. Yes. Tapi for good. Tapi itulah. Untuk episode 1 Falcon and Winter Soldier ni, kita juga kena fokus dekat bahagian end credit scene. So actually banyak clue-clue dekat situ. First, dia ada hint kepada muka Asia Bradley tau. Kalau ikut komik dia another version of Captain America, a black Captain America. So tak tahu macam mana dia nak introduce Asia Bradley ni, sebab kita dah ada Falcon yang maybe akan jadi future Captain America. Kita ada US agent / Captain America. So kita tengoklah, quite interesting macam mana dia nak masukkan Asia Bradley ni. Macam semua orang nak jadi Captain America kan. Macam semua orang nak jadi that symbol. So kita tengok macam mana it turn out lah. And then another interesting scene juga dalam credit scene tu, kita nampak ada satu scene tu, Power Broker is watching dengan ada serum warna biru bawah tu. So kalau ikut komik, Power Broker ni lah yang bagi Super Soldier punya strength dekat US agent / Captain America ni. So dia kira dia yang provide the serum tu. Dia yang provide the serum tu. So dia yang provide serum tu. So dia dah ada hint kat situ, Power Broker is watching you. Tapi kita tak tahu siapa Power Broker tu lah. Maybe orang yang introduce US agent tu ke yang last scene tu. Kita tak tahu lagi, dia tak reveal lagi. Cuma an interesting theory adalah maybe sebab kita tahu Zemo akan keluar kan. Maybe Zemo ni kalau kita tengok scene Torres dengan Flag Smasher, kita nampak Flag Smasher ni macam ada super strength kan. So this is just a theory. Maybe Zemo ni working together dengan Flag Smasher, and then dia dapat that super strength from Power Broker. So kita tak tahulah macam mana it's turn out. It's just another theory lah. Hopefully tak turns out macam Mephisto lah. Lepas tu kan, kalau korang perasan ada quote daripada Thunderbolt Ross kan. Mungkin boleh jadi dia pun akan ada dalam cerita ni as a cameo. Sebab dia pun pernah cuba nak replicate Super Soldier Serum, tapi turn out jadi Abomination kan. Mana tahu dia cuba kat diri dia pula, lepas tu dia jadi Red Hulk. Kira aku pun actually macam kalau dia ada cameo dalam Falcon and Winter Soldier ni, memang aku sangat-sangat nak tengok dia punya transformation kepada Red Hulk lah. Sebab kita tahu dia memang sebelum ni dia terlibat dengan creation of Abomination kan. So untuk yang ni rasanya kalau dia jadi Red Hulk tu memang sangat-sangat boleh jadi lawan ke ataupun new antagonist kepada Falcon and Winter Soldier lah. Ataupun just orang kata cameo perkenalan untuk bawa ke cerita She-Hulk nanti kan. Tapi ni dah out of topic Falcon and Winter Soldier lah. Kalau perasan dekat Hulk tu, bila dia nak cucuk Abomination punya, siapa tahu yang jadi Abomination tu kan, pun serum warna biru juga. Sama macam dekat end credit scene tu. And then kalau kau perasan dekat Rhodey punya dahi tu ada huruf M tau. Nak juga Haris lah bagi aku gambar benda tu. Dia cakap ni ada Mephisto ni. Tata Rhodey ni bukan Rhodey sebenar kan. Tata Mephisto. Padahal dia punya kerut dahi je. Kenyit kerut dahi je. Alright guys, so apa pandangan korang dengan first episode Falcon and Winter Soldier? So korang rasa kita orang punya teori ni okey ke? Ada yang teori yang kita orang terlepas pandang ke? Korang boleh komen di ruangan di bawah. Dan jangan lupa subscribe, tekan butang like dan tekan butang loceng. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Ciao. Bye.